Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Berita Dunia RTM. Situasi pandemik COVID-19 di seluruh dunia bertambah buruk. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata meskipun keadaan di Eropah bertambah baik, namun secara global ia semakin buruk. Dalam tempoh 9 hari lepas, lebih 100,000 kes baru dilaporkan setiap hari. Bahkan pada Ahad, lebih 136,000 kes dicatatkan, tertinggi dalam tempoh sehari. Hampir 75% kes direkodkan di 10 buah negara, sebahagian besarnya di rantau Amerika dan Asia Selatan. Ketika bercakap dalam sidang media secara maya di Geneva, Dr. Tedros memberi amaran masih terdapat risiko jangkitan wabak itu di seluruh dunia. Amaran diberikan susulan kebanyakan negara telah mula memasuki fasa pemulihan. Menurut beliau, ancaman terbesar yang dihadapi negara-negara berkenaan adalah sikap mengambil mudah. Berkuat kuasa semalam, pelawat yang tiba di Britain dari luar negara dikehendaki menjalani kuarantin selama 14 hari. Ia sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Setiausaha Kesihatan Matt Hancock berkata, peraturan baru itu wajar dilaksanakan berikutan risiko jangkitan dari luar negara yang tinggi. Lebih-lebih lagi ketika kes yang dilaporkan di Britain menunjukkan pengurangan. Penduduk Britain dan pelawat dari luar negara yang gagal mematuhi syarat baru itu boleh didenda £1,000 atau didakwa di mahkamah. Di Buenos Aires, lebih 20,000 premis menjual pakaian dan kasut kembali dibuka semalam. Kerajaan Argentina membenarkan sektor perniagaan kembali beroperasi secara berperingkat selepas pelaksanaan perintah berkurung selama 2 bulan ekoran pandemik COVID-19. Sebelum itu, hanya premis perniagaan yang dianggap penting dibenarkan beroperasi. Pelaksanaan fasa baru perintah berkurung bermakna setengah aktiviti kembali dibenarkan di 18 daripada 24 buah wilayah di Argentina. Bagaimanapun, langkah penjarakan sosial masih wajib dilaksanakan sehingga 28 Jun. Sehingga semalam, Argentina merekodkan lebih 22,000 kes positif COVID-19 dengan 370 kematian. Manakala lebih 7,000 orang telah pulih. Angka kematian akibat COVID-19 di Afrika Selatan melepasi 1,000, manakala kes jangkitan melonjak kepada 50,879 dalam tempoh hanya seminggu. Ini menjadikan Afrika Selatan negara paling banyak merekodkan kes positif di benua Afrika. Dari segi kadar kematian pula, negara itu menduduki tangga kedua di belakang Mesir dengan 1,080 kes. Afrika Selatan telah melonggarkan perintah berkurung yang dikuatkuasakan secara berperingkat sejak Mac lalu. Ia menyaksikan pelajar kembali ke sekolah dan majoriti sektor perniagaan kembali beroperasi. Sebuah roket memedil pekarangan lapangan terbang antarabangsa Baghdad yang menempatkan tentera Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan tentera Iraq. Kejadian berlaku 3 hari sebelum rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iraq berlangsung. Serangan itu tidak menyebabkan kemalangan jiwa maupun kerosakan harta benda. Lapangan terbang antarabangsa Baghdad ditutup sejak perintah berkurung dikuatkuasakan di Iraq bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Serangan pada Isnin itu adalah yang ke-29 dilaporkan terhadap askar dan diplomat Amerika di Iraq sejak Oktober tahun lepas. Mahkamah di Minnesota menetapkan ikat jamin $1 juta terhadap bekas anggota polis Minneapolis yang dituduh menyebabkan kematian seorang lelaki Afrika Amerika, George Floyd. Derek Chauvin, 44 tahun, membuat penampilan pertama di mahkamah dengan memakai pelitup muka. Tiada pengakuan direkodkan. Chauvin menghadapi tuduhan bunuh tahap 2. Sabit kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman penjara selama berpuluh-puluh tahun. Kes Chauvin mendapat liputan meluas di Amerika Syarikat dan seluruh dunia. Beralih ke sukan bola sepak, Thiago Silva akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim panas ini selepas 8 musim beraksi bersama kelab Perancis itu. Bintang antarabangsa Brazil berusia 35 tahun itu tidak ditawarkan pelanjutan kontrak selepas kempen PSG dalam saingan Liga Juara Eropah berakhir. Perkara itu telah dimaklumkan kepada Silva oleh pengarah sukan kelab Leonardo. Demikian menurut laporan media tempatan. Silva menyertai PSG dari AC Milan pada 2012. Selepas meninggalkan PSG, beliau dijangka kembali ke kelab lamanya Fluminense. Sepanjang bersama PSG, Silva pernah membantu kelab itu memenangi saingan Ligue 1 sebanyak 7 kali serta 4 Piala Perancis dan 5 Piala Liga Perancis. Sekian berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.